Yang Macurate ni dah disusun mengikut format yang terkini lah. Maksudnya nanti kalau katakan kamu ada ujian periksaan akhir, format untuk SM015 macam ni lah. Dia ada bahagian A dan ada bahagian B. Okay, bentuk dia sama lah. Dari segi susunan soalan dia sama. Okay, so boleh jadikan ni sebagai rujukan lah. Okay, kemudian kita tengok soalan yang pertama. So ingat balik bagaimana kita nak cari limit. Untuk cari limit. Okay, jadi untuk soalan limit ni, step yang pertama, tak kisahlah apa jenis soalan, kita ganti je nilai limit yang diberi. Macam ni kan. Ni limit yang diberi adalah negatif 1. Jadi step yang pertama, kita masukkan nilai 1 tu. Okey, kalau kita gantikan 16. Okey, selagi kita tak masukkan nilai X, maka limit ni mesti tulis. Limit ni mesti tulis. Okey. Kemudian kalau kita gantikan nilai negatif 1, maka kita akan ambil 16 darab 1. Ini selepas saya kuasa 2 ni. Tolak 3 bahagi dengan 4 darab 1 tambah 5. Nampak dari segi penulisan, saya tak tulis limit bila saya ganti nilai. Okey. Ini kalau kita nilaikan ni berapa ni? Dapat berapa? Ada jawapan tak? Dapat tak nombor? 13/9. Yes, 13/9. Bila kita ganti limit, dapat nilai nombor, maka kita akan terus berhenti kat situ. Itulah jawapan kita. 2 markah. Maksud dia, kamu ganti nilai 1 markah dan dia punya jawapan 1 markah. Jadi setiap kali nanti kamu tengok soalan exam, kamu tengok dia punya markah dia. Supaya kita boleh rancang jalan kerja dia macam mana. Okey, boleh? Faham ni? Faham. Boleh. Okey, kemudian untuk soalan B pula. Okey, untuk soalan B ni saya padam ni. Okey, untuk soalan B, sama juga. Step yang pertama, kita akan ganti nilai dulu. Kita akan ganti nilai limit X approaches negative infinity. Ni saya salin soalan. Okey, kalau untuk soalan infinity, tak kisahlah sama ada positif ataupun negatif, kaedah dia sama je. Cuma dia akan berubah kalau ada square root. So square root ni kena hati-hatilah. Sebab nilai square root ni dia ada 2. Square root of x squared ni dia ada 2. Sama ada kita akan ambil nilai positif ataupun negatif. Yang positif ni untuk x approaches to positive infinity. Yang negatif ni kalau approaches to negative infinity. Itu je yang berbeza. Okay. Ini untuk case yang ada square root. Kalau katakan soalan ni tak ada square root, maka terus kita akan ambil, kita akan bahagi setiap sebutan ni dengan kuasa X yang paling tinggi. Kamu tengok kuasa X yang paling tinggi atas dengan bawah. Tak kisah. Okay. Itu kalau tak ada square root. Kalau ada, dia akan berubah sikit dan dia punya cara. Okay. Jadi untuk yang pertama, untuk kita nak gunakan yang biru ni, kita kena factorize dulu. So ini kita akan tulis balik. Okay, X minus 7. Okay, kemudian saya factorize dulu yang X kuasa 2 ni. Saya factorize. So kita akan dapat 3 tambah 4 per X kuasa 2. Okay, kemudian yang ni. Maknanya factorize untuk yang X kuasa 2 je. Yang dalam square root tu. Yang di luar ni tak payah. Yang ni tak payah. Okay. Jadi sekarang ni, dekat sini yang kita kena buat pilihan ni. Sebab yang ni kita boleh buat square root ni. Berdasarkan yang saya tulis tadi. Kalau kita tengah bincang limit X approaches to positive infinity, maka kita akan keluarkan ni, kita akan ambil nilai X. Positive X. Tapi sekarang kita guna negatif. Maka pilihlah negative X. Maksud dia, square root tu, ni kita selesaikan dulu ni. Negative infinity yang atas tak berubah. Yang di bawah ni kita buat. Okay, yang ni saya boleh buat square root ni. Saya boleh buat square root. Saya akan pilih negatif. Sebab X approaches negative infinity. So, saya akan keluarkan. Bila saya keluarkan, maka dapatlah negatif X.
Yang lain-lain ni kekal dalam square root. Ini kekal kan? Okey, tolak 5. Okey. Kemudian barulah kita bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. Sekarang ni kuasa yang paling tinggi adalah X. Okey. So kita akan buat limit X approaches to negative infinity. Kita akan bagi, semua bahagi dengan X. Semua, setiap sebutan. So kita akan dapat 1 tolak 7 per X bahagi dengan, ini akan dapat negatif, semua bahagi dengan X. So yang ini kekal. Yang dalam square root tu kekal. Kekal. Tolak dengan 5 per X. Okey, setakat ni faham ke? Boleh? Boleh. Boleh, okey. Kemudian barulah kita ganti nilai infinity. Untuk gantian nilai infinity, setiap gantian infinity dia adalah kosong. Ni kosong. Yang ni kosong. Yang ni pun kosong. Okey. Maka yang tinggal tu adalah sama dengan 1 per negative square root of 3. Yang lain-lain ni kosong ni. So inilah jawapan dia. Okey. So macam tu. Jadi negatif 1 per punca 3 ataupun boleh juga buat kamu kalau guna kalkulator mungkin kalkulator akan bagi jawapan square root of 3 over 3. Dua-dua ni boleh diterima. Ini kamu kena biasa kejap ni soalan-soalan macam ni. Dia selalu keluar dalam exam ni. Square root ni kan. Maksud dia ini stepnya ni penting ni yang ni. Yang ni sebab kita kena buat pilihan. Nak ambil positif ke negatif. Kalau katakan saya ubah soalan ni x approaches to positive infinity, maka kita akan gantikan ni jadi positif x. Yang lain ni sama. Okey, yang lain sama. So jawapan dia akan jadi positif lah. Positif square root of 3 over 3. Untuk soalan C pula. Soalan C ni kita ganti je nilai. Untuk soalan C ni saya ganti nilai. Jadi limit saya salin dulu soalan. Square root of 3x minus 2 over 2 minus x. Okey, jadi sekarang ni bila saya ganti nilai 2, kita akan dapat 0 per 0. Nanti kita akan dapat 0 over 0. Okay, untuk yang ni baru kita kena fikirkan cara lain. Step yang pertama ganti nilai. Kalau dapat 0 per 0, jangan jawab 1 pula. Jangan jawab 0. Kita akan sama ada buat pilihan. Sama ada factorize ataupun multiply by conjugate. Disebabkan kita punya function ni ada square root, maka darab dengan conjugate. Jadi yang ni saya teruskan. Kita ambil square root of 3x minus 2. Ini yang asal. Saya darabkan dengan conjugate. Darabkan dengan conjugate. 3x minus 2 plus 2 over square root of 3x minus 2 plus 2. Darab conjugate. Conjugate ni dia bukan syarat refer pada denominator. Tengok mana yang ada square root. Okay. So conjugate dia adalah kalau tolak tengah-tengah ni tambah. Okey, untuk yang di atas kalau kita expand ni limit x approaches to, expand ni dia ibarat a minus b multiply by a plus b. Maka yang pertama ni kuasa 2. Hilang square root. Hilang square root, kemudian tengah-tengah tolak 2 kuasa 2. So bahagi dengan 2 minus x. Kemudian yang di bawah ni jangan buat apa. Kita salin je. Okey. Okey, kemudian ini kalau kita permudahkan ni, saya tulis kat atas ni. Kalau kita permudahkan nanti, akhirnya nanti kamu akan dapat limit x approaches to, kita boleh factorize 3. Jadi bila kita multiply by conjugate, pastikan nanti akhir ni mesti kita boleh cancel atas dan bawah. Kita boleh cancel atas dan bawah. 3x tolak 2
tambah 2. Okey. Ini sebenarnya kita boleh cancel ni. Yang ni saya boleh cancel. Tapi kan dia berbeza sikit dari segi campur tolak. So you cancel dapat negatif 1 lah. Negatif 1. Bila kita dah dapat, seolah sekarang ni kita dah ada negatif 3 per dengan square root of 3x minus 2 plus 2. Jadi daripada situ cuba kita ganti sekali lagi. Bila kita ganti nanti, kita akan dapat negatif 3 per 4 untuk jawapan akhir dia. 3 per 4. Boleh? Jadi kalau kita buat factorize ataupun conjugate, nanti step yang terakhir sebelum jawapan, mesti ada yang kita boleh cancel atas dengan bawah. Mesti boleh cancel atas dengan bawah. Selagi kita tak boleh cancel, jangan ganti. Kalau ganti mesti dapat kosong per kosong juga. Okey? Boleh? Hello? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni 3 markah kan? Jadi bila darab conjugate, 1 markah. Darab conjugate 1 markah. Kemudian simplify atas bawah 1 markah. Dan jawapan akhir dia adalah 1 markah. So jumlah dia 3 markah. Okey, untuk soalan nombor 2, find first derivative. Maksudnya kita nak cari first derivative for fx equals to 3x squared minus 2x plus 1. Dia dah sebut dah, by using. Jadi hati-hati dengan arahan soalan by using first principle. Maksud dia kamu jangan terus differentiate. Sebut dia first principle, mesti guna limit. Mesti guna limit h approaches 0. Mesti guna formula ni. Jangan kita differentiate terus. Okay? So saya salin dulu. Fx equals to 3x squared minus 2x plus 1. Ini untuk soalan yang pertama. Jadi kita gunakan, kalau kita nak guna formula, maka kita perlukan x plus h. Kita perlukan ni dulu. Jadi kalau lupa tengok balik. Okey, plus 1. Okey, kemudian nanti kamu expand. Ni saya expand semua ni, expand. Sampailah kamu dapat 3x. Ni saya bagi jawapan hari je ni. Nanti kamu semak lah. Plus 6hx plus 3h squared. Ni maksudnya kalau saya expand ni, dia akan dapat ni. Okey, kemudian yang ni kalau saya expand lagi, negative 2x minus 2h plus 1. Okey, ni. Ni nanti akhir sekali nanti bila kamu expand kamu akan dapat ni. Kemudian saya gunakan formula f prime x equals to limit h approaches 0. Ini formula dia. Kemudian saya lebih suka gunakan formula 1 over h. 1 over h. Ini saya tuliskan formula asal ni. Ini formula yang asal. Kalau tak nak tulis macam ni, kamu boleh ambil f in bracket x plus h minus fx over h. Boleh juga. All divided by h. Ataupun kalau kita nak mudah buat pengiraan, keluarkan h ni. Letakkan di luar. Itu lagi mudah lah kalau kita nak buat pengiraan. Okay, formula asalnya per dengan h. Tapi saya pindahkan dia keluar. Okay, kemudian kita ganti limit h approaches 0, 1 over h. Okay, jadi yang pertama ni kita sudah balik ni semua ni. 3x squared plus 6hx plus 3h squared minus 2x minus 2h plus 1. Ini untuk yang pertama. Kemudian kita sambung dengan fungsi yang asal. Subtract tu fungsi yang asal. Fungsi yang asal tadi 3x squared minus 2x plus 1. Fungsi yang asal tadi. Okey, kemudian yang okey dah settle. Pastikan mesti ada benda yang kita boleh cancelkan. Ni plus 2x dia boleh habiskan sini. Dan 1 minus 1 habis. Habis. Okey. Kemudian kita boleh tulis lagi limit h approaches 0, 1 over h. Ni seeloknya kita factorize h ni. So kalau saya keluarkan h ni, kita akan dapat 6x tambah 3h tolak 2.
nanti kita akan nampak yang ni boleh cancel. Okey. Maksudnya sekarang ni yang tinggal adalah 6x tambah 3h tolak 2. Okey, ataupun kalau rajin kamu tulis baliklah. Limit faham? Okey, kita akan tulis balik limit h approaches 0 6x plus 3h minus 2. Okey. Kalau nak tulis balik, kalau nak ganti terus gantilah. Bila kita masukkan nilai h, maka yang ni akan jadi kosong. So yang tinggal adalah 6x tolak 2. Okey, yang ini 4 markah. Betul, 4 markah. Maknanya dari segi markah dia, okey. Kamu gantikan dalam formula K1. Gantikan dalam formula ni, ikut formula ni. K1. Kemudian kamu simplify kan dapat K1 dan K1. Okey. Kemudian gantikan. So jawapan dia adalah J1. Soalan B ni y equals to ln. Okey, ini nampak di darab kan? Okey, darab. Memang sebenarnya kita boleh differentiate terus ni. Tapi ingat, bila soalan tu log ataupun ln, kita jangan differentiate terus. Kita gunakan properties dulu. Kita gunakan properties, maksud dia daripada dua ni, kita pisahkan. Yang ni satu, yang ni yang kedua. Pisahkan. So, saya boleh tulis ln x squared plus ln eksponen x squared minus 5x plus 1. Kita pisahkan. Kemudian, kita jangan differentiate lagi. Kita gunakan turunkan kuasa. Kemudian, ln dengan i ni habis. Kan kita ada peraturan kan? Ln dengan i ni habis. Maka sebenarnya saya boleh tulis x squared minus 5x plus 1. Maknanya untuk sampai step yang di sini, kita tak differentiate lagi. Walaupun soalan suruh differentiate. Kita gunakan properties dulu. Guna properties. Okay, lepas tu barulah kita differentiate respect to x. So, dua ni tak terlibat. Differentiate ln apa-apa? Differentiate ln. Hello? 1 over x. Ya, betul. Kemudian yang ni pun senang lah kan? 2x minus 5. Okay. Jadi kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 2 over x plus 2x minus 5. Ini 4 markah. Okay, dari segi markah ni kita akan bagi daripada ni you gunakan properties of log 1 markah. Okay. Kemudian yang ini tadi kamu gunakan power rule, turunkan kuasa kan. So ni K1. Kemudian kamu differentiate. Satu-satu ni kamu differentiate dan jawapan akhir dia. Okey, jadi 4 markah kat situ. 4 markah. So ingat bila kita differentiate ada unsur-unsur log, pastikan guna properties. Itu lagi mudah. Okey. Walaupun sebenarnya kamu katakan dah dapat soalan ni, kamu nak differentiate terus. Boleh. Jawapan ni sama. Cuma cara ni lagi mudah. Okey. Yang ni yang kita bincang hari tu, kalau sebut maximum minimum. Okey. Jangan diherankanlah yang istilah lokal ni. Maximum minimum. By the first derivative test. Maksudnya soalan ni dah bagi tahu, walaupun dia sepatutnya kalau ikutkan kita punya kaedah, sebut je maximum minimum, kita mesti buat 2 step ni. Okey. Yang pertama, carilah nilai x. Di mana berlakunya maximum minimum. Dengan cara sama ada kita akan differentiate samakan dengan kosong ataupun kita gunakan first derivative ni undefined. Ini bergantung kepada soalan. Kan? Kadang-kadang kita hanya boleh guna yang pertama je. Okay? Kadang-kadang kita terpaksa buat dua-dua sekali. Okay? Bergantung kepada soalan. Cuma kita kalau nak mudah tengok soalan tu ada bentuk fraction tak? Kalau tak ada, maka kita akan guna yang pertama je. Macam tu je. Okay? Kemudian step yang kedua, kita kena test. Untuk test ni ada 2 pilihan.
sama ada first derivative test ataupun second derivative test. Untuk soalan ni tak ada pilihan. Dia mesti gunakan first. So hati-hati dengan soalan. Okay. Jadi sekarang ni kita mulakan dengan step yang pertama. Saya salin dulu fx equals to 1 over 3 x cube plus 1 over 2 x squared minus 2x. Okay, kita differentiate dulu. Ini akan dapat, ini habislah. Ini dapat x kuasa 2 tambah x tolak 2. Okay, jadi kita nampak ini bentuk polinomial. Kan, polinomial. Bila kita differentiate dapat polinomial, maka betul lah kita akan gunakan satu je. Kita akan gunakan satu sahaja syarat untuk dapatkan x. Okay. Ataupun kalau kita nak tahu nama sebenarnya adalah stationary point. Ini nama dia stationary point. Tapi soalan dia tak tanya tu, stationary point ke critical point. Okey, kemudian saya gunakan step yang pertama. Kita gunakan syarat ni je, samakan dengan kosong. Ni sekarang kita tengah buat yang ni. Tapi saya guna yang pertama je. Yang kedua tak payah. So, saya akan buat. Okey, yang ni kalau kita factorize. Berapa kamu dapat? X sama dengan? 1. Satu lagi? X sama dengan? Negatif 2. Ya, betul. Okey. Maknanya maksimum minimum kemungkinan dia akan berlaku di 1 ataupun negatif 2. Itu kemungkinan tu. Jadi kita teruskan step yang kedua. Soalan kata by using the first derivative. So kita akan test. Tapi kita akan gunakan first derivative test. Ini sebab kita nak ikut arahan soalan. Jadi kalau kita nak gunakan first derivative test, maklumat yang kita perlukan nilai x dan ni function untuk first derivative. Ni saya tuliskan ni sebab nanti kita akan gunakan. Silanya tulis maklumat ni. Baru kita buat table. Kita akan buat table. Pastikan kita ada dua sempadan. Dan yang pertama tuliskan x. Yang kedua first derivative. Okay. Tak payah tuliskan function first derivative ni. Okay. Nanti penuh pula table ni. So kita tuliskan sebelah je. Okey, kemudian pilihlah satu nilai dalam kawasan less than negative 2. Ambillah negatif 3. Ini mungkin kosong. Pilihlah sebarang nilai. Ganti dalam first derivative. Kalau ganti dalam first derivative, positif ke negatif? Positif. Ya, betul. Kalau ganti kosong? Negatif. Yes. Kalau ganti 2? Positif. Yes. Daripada situ kita tengok. Ingatlah kalau ni kan kita bincang gradient. Hafal bentuk V ni positif, negatif. Jadi kalau positif bentuk dia ni. Kalau negatif, yang ni. Dan seterusnya. So nampak tak yang ni adalah maksimum. Maksimum. Yang ni minimum. Betul lah. Dia kena sambung ni baru nampak minimum maksimum. Kena sambung. Tapi tak payahlah tunjukkan kita sambung. Okey. Fungsi yang asal adalah 1/3 x kuasa 2 tambah 1/2 x kuasa 2 tolak 2x. Okey, ini tujuannya sebab saya nak dapatkan nilai point dia. Okey, bila x sama dengan negatif 2, kamu ganti dalam fungsi asal. Jangan salah ganti. Ganti dalam fungsi asal. Ni kalau ganti berapa? Betul tak 10/3? Betul. Kalau ganti 1? Negatif 7/6. Betul tak? Betul, sir. Okey. Jadi jawapan akhir dia kamu tulis lah dalam bentuk point. So therefore negative 2 and 10/3 is a maximum point. Kemudian yang satu lagi 1 and negative 7/6 is a minimum. Okay, minimum point.
Dah macam tu lah. Okey. Ini 6 markah kan? Betul, 6 markah. Kalau ikutkan dari segi markah, okey, kalau kita nak tengok markah dia, first derivative, maknanya kaedah first. Kalau tulis je ni tak ada markah ni. First derivative. Okey, yang pertama kamu differentiate dulu. Ini satu markah, differentiate. Okey. Kemudian samakan dengan kosong. Samakan dengan kosong, K1. Sama dengan kosong, K1. Kemudian dapatlah jawapan sempadan dia lah. Itu dah 3 markah. Kemudian disebabkan arahan soalan first derivative test, so ini K1. Kita akan lihat ada tak table ni. Kemudian dan jawapan dia lah. Ni J1, J1. Okey, sekarang ni simplify. Ini dah bahagian B dah ni. Simplify without using calculator. Dia ada bagi warning pula, jangan guna calculator pula. Tapi kalau guna pun pemeriksa kan tahu kan. Okey. So ingat lagi ni, ini bab yang awal ni. Okey, so saya teruskan 8 tolak 5 set 6. Okey, yang pertama, ni saya salin soalan ni. Okey. Okey, yang pertama kita samakan denominator dulu. Kita samakan denominator dulu. Ataupun dia ada dua kaedah, samakan denominator ataupun kita darab conjugate tapi kita ambil yang ni je, yang pertama je. Yang pertama je darab conjugate. Okay, katakan saya buat pilihan yang pertama darab conjugate. Conjugate ni kalau untuk set, dia bergantung kepada yang di bawah. Bergantung kepada yang di bawah. Okay, jangan ambil yang atas, ambil bawah. Okay, yang sebelah kanan ni kita biarkan dulu. Ini kita biarkan dulu. Okey, kemudian untuk yang di atas ni kamu expand. Ni kena hati-hati nak expand ni. Silap bilang boleh juling mata ni. Yes, kan hati-hati ni, masih nak expand. So 8 darab ni dah tak boleh buat apa, so saya salin je. Kemudian 8 darab dengan ni negatif 8 set 2. Okey, selesai. Kita ambil yang ni pula. Yang ni. Okey, yang ni kalau saya darab sini dapat negatif 5 square root of 18. Okey, macam tu. Kemudian yang ni saya darab ni pula positif 5 set 12. Okey. Set 12. Untuk yang di bawah, okey, untuk yang di bawah ni tak payahlah expand sebab dia conjugate. Kita ambil je yang pertama ni kuasa 2 tinggallah 3. Yang kedua kuasa 2 tinggallah 2. Tapi mesti tolak. Ni kenapa boleh tambah ni? Insaf lah. Ni sepatutnya tolak ni. Okey, sebab conjugate kan. Kemudian kita biarkan lagi ni. Okey. Ada tak yang kita boleh jumlahkan ni? 9. Okey, yang ni. Okey. Jadi sekarang ni yang 18 ni. Okey, kita tengok sekejap ni. Square root of 18 ni kita boleh pisahkan jadi square root of 9 multiplied by 2. Maksud dia saya boleh tukar kepada 3 set 2. Okey, untuk yang ni, satu lagi square root of 12 ni kita boleh tukar kepada square root of 4 multiplied by 3. Maksud dia saya pecahkan kepada dua nombor, tapi pastikan satu nombor tu kita boleh buat square root. Mungkin kamu terfikir boleh buat square root of 6 multiplied by 2. Kita nak, kalau boleh, kita cari dua nombor, salah satu ni kita boleh buat square root. Macam ni lah. Okay, so yang ni saya tukar. So saya teruskan lagi ni. 8 punca 3 tolak. Okay, ni 5 tadi. 5 kali 3, 15. Boleh ke? Kemudian ni dah tukar jadi 2. 5 kali 2, 10. Yang ni dah jadi per 1. So kita boleh abaikan. Tambah dengan 23 punca 2. Okey, jadi sekarang ni kita nampak ada set 3 kan. Set 3 kita jumlahkan. 8
tambah 10. Dapat dia 18. Kan? Kemudian kita tengok pula yang set 2 ni. Set 2 tolak 8. Tolak 15. Macam tolak 23. Tolak 23. Tambah 23. Habislah kan? Maksud dia ini sebenarnya dia habis. Maka itulah jawapan kita. 4 markah. Ni 4 markah. Jadi sekarang ni kalau dari segi markah dia multiply by conjugate ni. Ni 1 markah. Kemudian kamu expand 1 markah. Expand 1 markah. Expand 1 markah. Kemudian yang hijau ni kamu tukar kepada ni set 2 and set 3. Ni 1 markah ni. Dan jawapan akhir dia. Okay, given that Z, maknanya kita dah beri Z dan W. Z dan W. Kemudian kita dah beri magnitude. Cuma kena ingat ni, modulus ni dalam complex number berbeza dengan real number. Jadi kamu ingat balik. Ini kalau kita bincang simbol modulus. Kalau real number, itulah maksud dia. Setiap negatif, positif. Kalau positif, memang positif lah. Ini kalau kita bincang untuk real number. Tapi kalau kita bincang complex number, contoh dia katakan 2 minus 4i, contoh. Dia bukan maksud dia akan jadi 2 tambah 4i. Ini adalah complex number. Bila complex number, dia akan jadi square root. Modulus ni maksud dia square root of 2 squared. Okay, plus 4 squared. Dia macam tu. Itu maksud dia. Ataupun lebih tepatnya dia akan jadi macam ni. Lebih tepatnya semua nombor tu adalah kuasa 2. So nanti 4 kuasa 2. Ini kita guna ni kalau complex number. Complex number, modulus tu maksud dia square root. Kalau real number, modulus tu dipanggil absolute. Nilai dia adalah sentiasa positif. Okey. Okey, kita sambung lagi. Okey, kemudian soalan apa nak B? Okey, soalan nak B. Okey, kita gunakan maklumat modulus of W. Jadi saya gunakan asalnya W. So W ni adalah 2 plus BI. Okey. Saya gunakan maklumat modulus. Kalau saya ambil modulus, ini maksud dia modulus of 2 plus BI. So kamu tengoklah balik. Modulus of W ni nombor dia 2 punca 2 nilai dia. Yang ini gunakan square root of, tengok tarifan tadi. Modulus ni kalau saya buang, dia akan dapat 2 kuasa 2 dan B kuasa 2. Itu maksud dia modulus. Okey. Kemudian nak hilangkan square root, cara yang paling mudah, kuasa 2 kiri kanan. Kuasa 2 kiri kanan. Supaya sebelah kanan tu tak payah kita expand. Hilangkan square root. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 2, 4. Square root. Square root dengan square hilang. Dia akan jadi 4 darab 2. Sama dengan, ini hilang ni, tinggallah 4 tambah B kuasa 2. So dapatlah B ni adalah asalnya plus minus 2. Asalnya pengiraan. Plus minus 2. Okey, kemudian macam mana kita nak pastikan yang B ni positif ke negatif? B ni negatif ke positif? Okey, kita tengok. Argument of W equals to pi over 4. Pi over 4 ni berapa nilai dia? 180 bagi 4. Berapa? 45. 45 maksudnya sukuan yang pertama lah kan? Maksudnya kalau saya lukis, so inilah W lah ni. Okay, W. W ini maksud dia nilai dia 2. Yang B tu yang ni. Kan? Jadi bila berdasarkan kat sini, ini nilai yang pi per 4 tadi. Theta tadi. Pi per 4 maksud dia sukuan yang pertama. Sukuan yang pertama B tu positif. Maka bila kita gunakan peraturan tu, maka B tu memang jawapan dia adalah positif.
Pengiraan dia ada plus minus. Tapi jawapan dia adalah positif. Sebab dia berada first quadrant. Untuk yang dekat sini, markah dia adalah yang pertama daripada sini, kamu tukar kepada square root, satu markah. Okey, kemudian kamu proses sehingga dapat yang ni. Dan jawapan hari pastikan pilih satu. Kalau berhenti sampai sini, maksudnya baru kaedah. Jangan biarkan jawapan tu B, ada dua jawapan. Untuk soalan B2. Okey, soalan B2. Okey, modulus of ZW, dia sebenarnya dia sama dengan kalau kita pisahkan satu-satu. Sama. Ini adalah properties of modulus. Jadi kamu boleh tengok balik nota complex number. Kalau modulus di dalam tu ada dua complex number, betul tak kita boleh pisahkan jadi modulus of Z multiply modulus of W. Okay, nanti kamu tengok balik. Kemudian modulus of Z kita tak ada lagi. So saya boleh kira dengan, ingat kalau complex number modulus of Z ni maksud dia adalah setiap nombor ni kena kuasa 2. Jadi negatif 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. Cuma kamu jangan silap, memang kita kuasa 2 tapi jangan masukkan I itu sekali. Sebab ada pelajar dia masukkan sekali ni. Kalau masukkan I itu sekali, dia akan jadi tolak 9. Salah tu. Modulus of Z ni, kita sentiasa ambil nombor saja. Nombor saja. Yang I ni tak payah. Okay? So ingat. Kita ambil tu je. Modulus of W tak payah kira. Kita dah ada. Darab dengan 2, set 2. Okay? Ni nanti kamu kira, dapatlah 10, set 2. Okay? Yang ini markah dia. Kalau setakat tulis macam ni, tak ada markah. Kamu dah ganti, dah kira, satu markah. Ni satu markah. Okay, by completing the square, express the inequality x squared plus 10x plus r less than or equals to 0. In the form, macam ni lah. Yang penting sekarang ni, arahan soalan dia adalah by completing the square. Jadi kamu ingatlah bagaimana nak buat completing the square. Okay. Kalau kita nak gunakan completing the square, daripada x squared plus 10x plus r less than equal to 0. Okey, completing the square tu sebenarnya kita hanya buat yang ni je. Dua sebutan yang pertama ni je. Kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Sampai tu je. Kemudian kamu isi lah. Ni x 10 bagi 2. Ini ingat kita ni. Kalau dah lupa tengok balik. Mudah je. Kamu fokuskan daripada nombor sebelah x ni. Kamu ambil, kemudian bagi 2. Dapat 5. Kemudian yang tengah ni mesti tolak sebab formula. Kalau katakan sini kita dapat positif 5, maka letak sini positif 5. Kalau kita dapat negatif 5, maka letak sini negatif 5. Okay. Yang R ni tak terlibat. Okay. Jadi kalau kita permudahkan ni, x tambah 5 kuasa 2 tolak 25 tambah R. Ataupun sebenarnya saya boleh buat macam ni. Ni less than 0. Yang lain-lain ni saya bawa ke sebelah kanan. So kita akan dapat 25 minus R. Kan? Okey. Kemudian sebenarnya saya akan buat square root ni sepatutnya. Ni saya tulis lah. Saya akan buat square root. Sebab nak hilangkan kuasa 2 ni. Maka ini pun akan jadi square root. Yang ini sepatutnya sebelah kanan ni bila buat square root dia mesti ada plus minus ni. Ni kalau saya tulis, dia sepatutnya mesti ada plus minus. Sepatutnya kalau ikutkan kamu kena tulis plus minus 25 minus R. Okay? Sepatutnya kena ada plus minus. Tetapi kalau tak nak tulis plus minus, kamu boleh gantikan dengan simbol modulus. Itu sama lah maksud dia. Dia sepatutnya penulisan dia asalnya macam ni. Tapi dalam exam tak payah tunjuk lah. Okay. Asal dia macam ni. Sebab bila kita buat square root, jadi memang ada settle ni. Bila buat square root, sebelah kanan tu akan jadi plus minus. Sebelah plus minus.
So kalau tak nak tulis ni, kita wakilkan dengan modulus. Itu dah maksud dia sama dengan ni. Sama. Okey. Jadi kalau seterusnya, okey. Jadi untuk yang ni kamu akan dapat markah macam ni lah. Kamu akan dapat by using community the square. Okey, ni kamu akan dapat K1 dan jawapan dia ni lah. So 2 markah. Hence, find the solution set of x such that always less than or equal to 4. Kita settlekan ni. 2 tambah 10x. Kemudian kita akan dapat tambah 9 less than 0. Akhirnya nanti kamu selesaikan ni. Akhirnya kamu akan dapat yang ni kurang daripada 25 tolak 9. Betul ke? Okey. Dan akhir sekali kamu akan dapat macam ni lah. Okey, yang ni. Okey, macam tu lah. Selesaikan x tambah 5 kurang daripada 4. Bila less than mesti guna n. So, kamu akan dapat x less than -1 and x more than -9. Okey. Kemudian kamu akan buat number lain. -9 dulu baru -1. Yang pertama less than. Yang ni more than. Bila sebut n intersection, so jawapan dia yang ni. Okay. Soalan nak solution set, maka jawapan dia adalah okey, macam tu lah. Okay. Itu jawapan dia sebab soalan nak dalam bentuk solution set. Jadi mesti macam ni baru dapat jawapan akhir. Kalau selain daripada sini tak ada buat simbol ni, maka walaupun jawapan betul, maka hilang satu markah lah. So J1 tak ada. Okay. Dari segi markah, yang ini adalah B1. Ni B1. Kemudian kamu gunakan number lain. Akhirnya dapat jawapan. 3 markah.